Pandai Bang, apa? Jauh bawah ni Ni kena pun. Sini ada pergi bawah ni. Dia terbang kot. Mana ni? Semangkis. Sungai Semangkis. Kalau tu belakang semua tu bang. Belakang loader. Ya, nampak. Dia macam abang pun gitu. Aku kalau kau kata aku ni salah. Salah. Apa patut dia kita buat, kita perlu buat. Saya bukan pendatang haram ya. Saya juga bukan orang luar, orang sini. Saya tahu lah tanah siapa tu. Apa nak dalam ni. Kita pada pagi ni kita mulakan dua operasi ya. Satu di Sungai Serai tadi dan juga di sini Sungai Semangkis. Sungai Semangkis ya. Ulang. Very jap. Tak boleh kita tunggu kawan kita 36 tahun. Bagilah hadiah birthday dia. Betul ya? Bulan tahun Ya. 1 Jun. Okey. Betul company. Senang. Okey, boleh? Belakang aja. Adakan satu operasi bersepadu bersama agensi-agensi kerajaan yang terlibat, polis, PDRM, pejabat daerah, pejabat PTG Selangor dan MPKJ selaku lead agensi lah. Dua tempat yang kita telah pun adakan operasi tadi sebentar tadi. Satu di Sungai Serai dan yang ini di Sungai Semangkis. Dua-duanya adalah tanah milik individu sebenarnya. Dalam bagaimanapun kita akan ambil tindakan dari sudut menjalankan kerja-kerja tanah lah. Walaupun yang pertama tadi kita nampak memang kerja-kerja tanah lebih banyak. Sebenarnya permulaannya adalah seperti yang ada di belakang ni lah. Dia akan mulakan dengan sampah-sampah dan kemudian ditambak dengan tanah dan seterusnya akan meratakan tanah yang kemudiannya kita tak tahulah apa tujuan dia kemudian. Mungkin untuk pembangunan dan sebagainya. Tapi yang pasti mereka melaksanakan kerja-kerja ini tanpa kebenaran pihak berkuasa tempatan, i.e. MPKJ. Dan yang pertama tadi kita bertindak atas aduan bagi tujuan tempat pembuangan sampah.
Dan macam saya sebutkan tadi, peringkat awal dia akan bermula dengan pembuangan sampah, kemudian dia akan tambak dengan tanah dan akhirnya meratakan tanah keseluruhan, dan kemudiannya akan dilakukan pembangunan. Dan sementara mereka nak dapatkan situasi yang mereka kendaki ini, penduduk setempat terpaksa lah berhadapan dengan masalah-masalah lah. Dan kalau kita lihat di sebelah kanan kita ni sebenarnya sungai ya, dan mungkin juga boleh menyebabkan pencemaran lah kalau dah sampah yang jadi bahan yang ditambak. Dan kita berterima kasih pada pihak orang awam dan juga semua yang terlibat dah di atas maklumat yang diberikan, dan kita percaya dengan kerjasama yang ada ni kita dapat mengurangkan lagi lah kes-kes yang mengganggu ataupun menyebabkan kacau ganggu kepada penduduk. Dan kalau kita lihat bila dia melibatkan sampah dan sebagainya, of course isu alam sekitar akan berbangkit dah pula. So rasanya untuk hari ini kita ada 50 anggota berbagai agensi yang terlibat. Saya ucapkan terima kasih banyak pada semua agensi yang terlibat. InsyaAllah kita akan adakan lagi secara berterusan. Sebagaimana yang sedia ada ni pun memang kita laksanakan, cumanya kita tak panggil lah media every time kita laksanakan tindakan. Dan seperti yang kita maklum, aduan memang kita akan sentiasa teliti sebaik mungkin, dan tindakan yang akan menyusul tu bergantung kepada keseriusan aduan tersebut lah. Dan kalau kita lihat setiap tempat tu akan ada penjaga ni lah, dan mana kalau kita tengok tadi macam-macam lah akan keluar perkataan-perkataan yang provokasi yang menyebabkan menyalahkan pihak pegawai tempatan, contoh macam tak bagi amaran dan sebagainya. Untuk makluman semua, kita memang akan ada SOP untuk tindakan-tindakan sebelum kita buat sitaan. Bukanlah kita terus sita sahaja. Kita akan beri peluang untuk mereka membuat tindakan pengunduran dan sebagainya sebelum kita pergi pada pemulihan. So saya rasa itu gabungnya. Semoga yang ini tindakan semalam kita dah lakukan 4. Dan pada masa yang sama mungkin amaran tu adalah tindakan awal sebelum disusuli dengan tindakan kompaun yang sepatutnya lah. Dan untuk makluman, lokasi ini pada hari semalam telah pun kita sita 4 buah lori ya, yang melakukan kerja-kerja pembuangan sampah haram di kawasan ini. Kita khawatir kalau kita tak biarkan saja, dia akan berlanjutan dan akhirnya menyebabkan pencemaran alam sekitar, sebab dia akan betul-betul hampir dengan kawasan sungai ya. So kita kalau boleh tak nak berlaku perkara-perkara yang lebih buruk lagi. Okey. Tindakan hari ini apa yang akan dilakukan? Okey, yang pertama tadi, lokasi pertama tadi kita dah melakukan sitaan terhadap jentolak kita lihat tu, sebab jentolak merupakan satu mesin yang paling utama lah, khususnya dalam meratakan lumpukan sampah dan tanah dan sebagainya. So kita akan sita dan kita juga akan melakukan mengeluarkan kompaun bahagian Jabatan Kejuruteraan untuk melakukan kompaun di atas kesalahan kerja-kerja tanah tanpa kebenaran. Dan mungkin pejabat tanah juga boleh mengambil tindakan dari sudut ke atas tuan tanah untuk memulihkan tanah di yang sepatutnya tanah pertanian. So sepatutnya kekal pertanian, kecuali kalau dia dah ada kebenaran merancang dan sebagainya, yang mana itu adalah melalui proses yang sebenarnya, yang sebetulnya. Jadi yang berlaku tadi itu tanpa kebenaran. Hari ini ada wakil daripada pejabat tanah? Ada. Jadi macam mana maklumat itu disalurkan untuk mereka pula bertindak? Okey, sebenarnya ini bukanlah kali pertama kita melakukan operasi bersepadu. Sebelum-sebelum ni kita punya kaedah serupa juga. Maksudnya di sini mungkin ini kali pertama kita menjemput media untuk turut serta dalam tindakan operasi. Dan saya sebutkan tadi, satunya kita akan ambil tindakan di bawah Akta 171 171, dan yang di bawah itu di bawah MPKJ lah, di bawah Pegawai Tempatan mengeluarkan kompaun dan sebagainya. Dan pada masa yang sama di peringkat pejabat daerah juga, macam saya sebutkan tadi, berlaku keingkaran dari sudut pelanggaran syarat tanah ataupun sekiranya berlaku perubahan daripada pertanian kepada apa yang selainnya, pejabat tanah boleh mengeluarkan notis untuk supaya tuan tanah memulihkan tanah tersebut kepada cara asal dia, i.e. pertanian.
tapak tadi tanah petani. Tanah petani. Kalau kita enggak di bawah NPKC punya pengawasan, ada berapa banyak tapak putusan sampah haram yang masih aktif? Kalau pada masa ini yang kita sentiasa turun tengok ada 6 lokasi. Mana memang kita akan sentiasa hantar kita punya Belajar mana? apa yang Cuma pondok mana? maknanya kalau yang sampah berair Dia kita mesin tu kuliah. Dia suruh belakang semak. Jadi mesti guna dengan sini. Oh, ada dua ke? Yang kata ada dua kan? Aja lah. Kalau memang ada mesin tu. Yang sama ke? Macam ni juga ke? tak, ini yang sama macam kita cerita dekat sana tadi. Jentolak. Ni jengkorek. Jengkaut. Jengkaut. Yang ini aktiviti juga. Aktiviti juga. Dia sorok mesin. Dia sorok mesin dalam. Bang. Dia betul. Oh, pandai Bang, apa? Jauh bawah ni Kena. Dia terbang kot. Ya. Kami tadi yang tahu. Ya ke? Saya Pak Izudin tadi dia kata. Hidup ni? Oh, Bos saya dengan orang lain saya tak nak. terbaik. Ini dah. Kami kata apa? Kunci dia bang. Kata. Ini sekejap dia. Bawa sampai ni. Kalau dia puasan ni, apa tu? Kunci dia ada ni. Panas. Ini yang 3 jam ya. 4 jam. Tak ada tu. Bengking ada. Rumput hijau ni. Rumput jauh lagi. Tapi dalam sejam lah. Sejam dah berlalu. Kita buat kat sana, dia alihkan. Kunci tak ada. Kawan dia tengok kunci. Kunci ya. Ha. Dah lari Siap dia terus wasiat lagi. Kunci di sini katanya. Tak adanya. Luar mana?
ini nyata sia-sia apabila penguatkuasa MPKJ yang melakukan tinjauan berjaya menjumpai jengkolak ini yang disorokkan di dalam hutan di belakang ini. Ia umpama menyorokkan gajah dalam peti ais. Peti ais rosak, gajah pun terlepas. Saudara Syarin, TV3. More time. Tindakan pemilik tanah menyorokkan jentera yang digunakan untuk tapak pengurusan sampah haram ini nyata sia-sia apabila penguatkuasa yang melakukan tinjauan di sekitar kawasan ini menjumpai jentera ini yang disorokkan atau disembunyikan di dalam hutan di belakang ini. Ia umpama gajah yang disembunyikan dalam peti ais, gajah terlepas, peti ais pun rosak. Ini tiga. Dan lagi sekali. Tindakan pemilik tanah tindakan pemilik tanah yang menyebutkan jentera yang digunakan untuk tapak pengurusan sampah haram ini nyata sia-sia apabila penguatkuasa yang melakukan tinjauan.